Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para ejen-ejen kebenaran, pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama yang nikmat iman, amal, ketaatan. Dengan itu kita mampulah membawa segala kurniaan Allah Ta'ala ini dengan kita membawa dengan ketaatan. Tanpa iman, tanpa amal, maka semuanya tiada erti. Semuanya tiada erti, tiada maknanya. Kerana apa? Kerana semuanya ini datang daripada Allah. Haza min fali Rabbi. Mana mungkin kenikmatan kita boleh capai tanpa kita kaitkan kepada Allah. Kerana semuanya milik Allah SWT. Sebab itu dalam pujian ini, syukur ni membawa kepada pujian. Alhamdulillah. Yang ni kita puji Allah. Sebab semuanya dari Allah. Bila kita puji Allah, itulah nikmat yang besar. Kerana kita dengan dunia, dengan benda, dengan makhluk, kita kenal pencipta. Maka bila kita kenal pada pencipta, sepatutnya kita jumpa pada nikmat yang utama. Yang ni pencipta. Itulah dia martabat syukur. Bila kita jumpa kepada pencipta, sudah pastilah itu nikmat yang paling besar menyebabkan bertambah-tambah nikmat. Sepatutnya kita jumpa pada sumber. Kita tidaklah pergi kepada kebendaan. Jadi ingat dunia, lupa pencipta. Sepatutnya ingat dunia, ingat kepada pencipta dunia. Contoh, sayang. Isteri. Allah jadikan isteri untuk kita mengenal sayang. Allah jadikan isteri mengenal kasih sayang. Bila kita dah mengenal kasih sayang, patutnya kembali kepada maha kasih sayang. Lalu sudah pastilah kita sayang menyayang. Sebab apa? Sudah dapat sumber kasih sayang itu. Tapi alangkah malangnya, manusia tidak nampak perkara itu. Dia terbalik ataupun terikat kembali kepada kebendaan. Akhirnya tidaklah kembali kepada Allah, menyebabkan hilang kasih sayang itu. Pada hakikatnya, kasih sayang tidak hilang. Tetapi kefahaman dia yang menghalang dia untuk sampai ke martabat mengenal yang sebenar. Jadi mudah-mudahan sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kita sampai ke makam itu. Kita doa pada Allah Ta'ala agar Allah bantu kita untuk ingat dan kenal dan puji Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar setiap perkara yang kita dapat yang nikmat yang utama. Setiap benda yang kita pegang, kita lihat, kita dengar, kita akan kembali kepada yang utama. Iaitu punca. Bila kembali pada punca, insya-Allah nikmat yang ada depan mata tidak akan habis-habis. Itulah dia ghair hisab. Nikmat yang tak habis-habis. Nikmat rezeki yang tak terkira.
Sepatutnya begitu. Tapi itulah cabaran kita hari ini sedang jemaah mulia Allah Ta'ala. Kefahaman kita inilah dengan konsep kefahaman, pemikiran, dengan ujian kehidupan, dengan kejahilan yang ada, menyebabkan kita gagal untuk mengenal Maha Pencipta. Musibah yang paling besar itu adalah apabila kita terhijab daripada untuk mengenal Maha Pencipta. Itu musibah yang cukup besar, yang menyebabkan seluruh kenikmatan yang ada depan mata akan hilang begitu saja. Akan hilang. Sebab tu contoh, Allah jadikan manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kerana sebaik-baik kejadian itu tidak mengenal pada Allah, maka kejadian yang hebat ini akan dijadikan bahan makian, bahan cercaan, bahan-bahan yang menyebabkan kita pergaduhan. Sedangkan manusia ini sebaik-baik kejadian. Tapi manusialah yang banyak melakukan kehancuran, kerosakan. Kenapa? Tadi terhijab dia daripada mengenal Maha Pencipta. Jadi sedang jemaah mulia Allah Ta'ala, alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah bersiaran bersama dengan saya pada malam ni. Subhanallah, tak tersebut satu persatu nama yang ada. Dan saya lihat, Masya Allah, istiqamah yang menonton. Subhanallah, al-istiqamah wa huwal karamah. Ada yang tegur saya, Cikgu Aida, Ustaz, PKPP ni, PKPB. Online jalan ke? Saya kata selagi hayat dikandung badan, lagi itulah online berjalan. Tu dia. Malah kita bermula dengan PKP, bukan PKPP, PKPB, PKP. Memang waktu tengah lockdown, total lockdown kita bermula. Takkan kita tak berhenti. Kebaikan yang sebenarnya kebaikan yang tak berhenti. Kalau berhenti, waktu itu bukan kebaikan. Nak tengok dia tu kebaikan tidak, dia tak berhenti. Kalau berhenti, mana bukan kebaikan tu. Sebab kebaikan ni sifatnya berterusan. Jadi masukkan kebaikan tu berterusan. Sebab tu solat tak henti-henti. Dia solat, lepas solat. Kenapa tak berhenti, Ustaz? Sebab kebaikan memang sifatnya tak berhenti-henti. Napas, tak berhenti-henti. Tinggal berhenti mati. Itu je lah. Dia benda yang baik ni, dia tak akan ada henti. Yang buruk, yang jahat, akan berhenti. Sebab tu tiada yang boleh bertahan di atas muka bumi ni dengan kejahatan. Takkan. Keburukan, takkan. Cuba lihat umat-umat terdahulu yang jahat-jahat ada hidup sampai sekarang ke? Tak ada. Allah rapat Allah bagi. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Allah tenggelamkan mereka. Allah hancurkan mereka. Jadi kejahatan tidak akan berkekalan. Kebaikan yang akan berkekalan. Malah berkekalan sampai ke syurga. Alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah berkata benar, kerana benar membawa pada kebaikan, kebaikan membawa pada syurga. Jadi mana-mana yang kita dah mulakan dengan kebaikan, contoh majlis ilmu, apatah lagi kebaikan, akan berterusan. Rumah tangga yang dibina dengan kebaikan akan berterusan. Perniagaan yang dibina dengan kebaikan akan berterusan. Hidup yang penuh dengan kebaikan akan berterusan. Walaupun dia dah mati, tetapi namanya berterusan disebut sampai bila-bila. Itulah baginda Nabi SAW. Pencetus kepada kebaikan. Cuba lihat, baginda Nabi SAW dah wafat lama dah. 1400 tahun yang dulu. Tetapi kalau tengok di Madinatul Munawwarah, siapa yang belum pergi, mudah-mudahan akan dijumpa oleh Allah Ta'ala. Untuk kita pergi ziarah Nabi. Ziarah makam Nabi seperti ziarah Nabi sendiri, Nabi kata. Tak putus-putus orang. Macam gini orang, tak putus-putus. Sebab apa? Kebaikan. Kebaikan tidak akan pernah berhenti. Mana siapa yang berhenti, maka dia bukan buat baik. Cukuplah Ustaz, sampai di sini saja kebaikan. Maknanya bukan baik. Sebab tu ujian pada kebaikan tu pasti berlaku. Sebab nak tengok dia ni benar-benar baik, ataupun buat-buat baik, ataupun perasaan baik. Kalau dia benar-benar baik, bagaimana ujian, bagaimana cabaran datang, halangan demi halangan, unstoppable kata orang Jawa kata. Dia tidak boleh diberhentikan. Cuba tengok agama Islam. Turun-temurun kepada para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul sehinggalah habis kepada Nabi SAW wafat. Terus pula al-ulama, khulafa, salafus salih, tabi'in. Tengok. Berterusan. Sehinggalah syurga. Baik. Jadi sedang jemaah memuliakan Allah Ta'ala. Khair. Alhamdulillah. Yang dah berterusan tu maknanya benar tu niat dia tu. Ustaz, istiqamah. Alhamdulillah. Istiqamah wa huwal karamah. Istiqamah itulah kemuliaan.
Teruskan istiqamah ya. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita sedang mengkaji tentang kitab Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Kupasan selanjutnya daripada kitab Hakikat Kehidupan. Kita berterusan mengkaji tentang bagaimana menstrukturkan ataupun kita nak memperhalusi tentang kalam, nanti kata-kata yang sangat memberi kesan di dalam hidup kita ini. Baik, jadi sidang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang masuk tu, Alhamdulillah. Mari kita mulakan perbahasan kita pada malam ini. Perbetulkan niat, Alhamdulillah, perbetulkan niat. Niat kita untuk mendapatkan kebaikan, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita niatkan melalui amal kebaikan ini, Allah angkat juga segala musibat yang melanda hari ini. InsyaAllah. Baik, mari kita sama-sama mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yati bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, insyaAllah. Mari kita teruskan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Suka saya ingatkan kepada semua yang menonton, Alhamdulillah. Pertama, sebarkan. Alhamdulillah. Kebenaran ni perkara yang pahit. Kebenaran perbincangan bukan perbincangan keseronokan. Dalam agama bukan membincangkan perkara yang menyeronokkan sebenarnya. Dalam agama itu perbincangannya suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan. Suruhan, larangan. Suruhan, larangan. Itulah agama. Di mana bahagianya agama ni Ustaz? Apabila kita berjaya melaksanakan suruhannya, meninggalkan larangannya. Itulah bahagia. Itulah seronok. Dia bukan ceramah yang nak buat, yang nak sedap telinga dengar. Tak. Ceramah ataupun perbincangan kita adalah untuk silat hari bulan, menyakitkan pun ada. Memedihkan pun ada. Tetapi semua perkara itu adalah untuk menghancurkan segala kebatilan. Akhirnya, rasalah dia akan kenikmatan yang sebenar. Sebab tu dalam proses menyebarkan, itu cabaran. Namun, sebarkan. Biar kebenaran ini meresap masuk dalam pelbagai sudut aspek kehidupan perbincangan. Apatah lagi perbincangan kehidupan ini. Inilah masanya untuk kita merenung, kita buat muzakarah. Kata Puan Fazilah tadi saya baca, perlukan bimbingan. Ya benar. Kita perlukan bimbingan untuk kita saling check and balance tentang kehidupan. Kita tak nak buat keputusan bersandarkan keadaan kita. Keputusan bersandarkan kita punya pengalaman kita. Contoh, ingat keputusan dalam kehidupan ini hanya terbina dengan kebenaran. Bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu pentingnya ada musyawarah, muzakarah. Kita tak boleh buat keputusan sendiri-sendiri. Tidak ada istilah sendiri-sendiri dalam kehidupan ini. Dia mestilah berjemaah. Sebarkan. Yang kedua, niatkan insya-Allah apa saja yang kita lakukan secara istiqamah ini, kita nakkan adanya fadilat yang tersembunyi hanya Allah saja yang tahu. Apapun kebaikan yang kita dapat daripada kebaikan yang kita lakukan istiqamah ini, kita niatkan untuk angkat segala musibah kita. Yang kita niatkan untuk dibukakan jalan-jalan pertolongan dia. Dan semua yang menonton pada malam ni insya-Allah dalam maunya Allah bagi ini, pertama sambil dengar selawat. Selawat sebab ilmu nak masuk pada tempat yang bercahaya. Maka dengan selawat mudah-mudahan ilmu tu dimasukkan melalui cahaya salawat tu tadi. Cahaya selawat itu cahaya yang akan memudahkan perjalanan kita.
selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil dengar selawat Allahumma salli ala Muhammad. Susah sikitlah, tapi tak apalah sebab selawat tu ada fadilatnya tersendiri. Ya. Barakah dia pada selawat itu, dan teruskan, dan lagi sekali apabila semua ini kita ni seragam buat saja berjemaah, mudah-mudahan barakahnya ada. Khair. Jadi sedang muliakan Allah Taala. Geng kuliah hampir orang yang sama jugalah geng masjid, mukanya sama. Tapi kita tak naklah sama je, kita jemput yang sama, kita ajak lagi ramai. Itu konsep kita. Dan yang mengajak pasti kalau ajak dengan keikhlasan, sungguh-sungguhlah. Ajak sungguh-sungguh ni maknanya berharap kepada Allah dengan Allah. Ya Allah, bagilah peluang kat sahabat-sahabatku. Macam mana aku tahu, ya Allah? Bagi peluanglah kat orang lain tahu, ya Allah. Kan? Saya yakin ramai yang ada kesan-kesan yang positif. Ini positif lah ni. Ini kesan-kesan yang baik dalam kehidupan setelah nampak jalan kebenaran. Subhanallah, saya tak boleh nak gambarkan melainkan Tuhan punya badan sendiri yang duduk dalam kebenaran itu. Bagaimana lapangnya hati, bagaimana cerahnya fikiran, bagaimana kuatnya semangat itu kembali. Sebab ada yang saya lihat, yang ada yang WhatsApp, yang inbox saya, yang kata dalam keadaan dulu dia hampir-hampir putus asa, down, flat rate. Tapi dengan dia perbanyakkan mengikuti kelas kebenaran ini, walaupun dia mungkin peringkat awal dia tidak boleh nak jelaskan apa yang dia dengar, tetapi dia biarkan masuk. Sebab kebenaran ini adalah kerja hati. Hatinya akan mengupas, akan menyerap segala baik-baik ataupun kalam-kalam yang akan masuk tu. Bukannya kita punya fikiran sangat pun. Kadang-kadang dengar pun fikiran melayang juga. Tak mana-mana pergi fikiran tak. Nampak? Sebab tu dia siapkan hati. Hati tu yang akan proses. Fikiran ni kadang tak boleh fokus. Kan? Adapun nanti bila hati dia dah menerima semua perkara itu, macam saya bincangkan sebelum tentang cahaya hati. Masuk cahaya. Akhirnya cahaya itulah yang akan menerangi fikirannya. Bila cahayanya menerangi fikirannya, barulah ilmu-ilmu yang lain-lain bercambah-cambah. Jadi sedangnya memuliakan Allah SWT. Kerja hati. Sebab itu antara fadilat ataupun kelebihan kita berada dalam suasana tausiah, muzakarah, majlis ilmu, membersihkan hati. Itu dia. Beramal tanpa hati yang bersih, amalan itu akan rosak. Jadi ini antara amalan hati. Majlis ilmu adalah amalan hati. Susah hati, walaupun tak faham, dengar je majlis ilmu, duduk. Apatah lagi perbincangan begini. Perbincangan hakikat kehidupan, perbincangan lisanul haq memang benar-benar menjurus pada perbahasan hati. Ya Puan Juliana, benar ya? Alhamdulillah, sejak ikuti terima sesuatu yang baik. Alhamdulillah, kita mula berlapang dada. Kita mula hati kita ini mampu menanggung beban. Kalau tidak dulu kita takut nak menanggung beban-beban dunia ni. Takut. Sebab apa? Kita dah terkena dengan fitnah dia. Jadi perbincangan kita ini untuk tanggalkan satu-satu perkara yang boleh merosakkan hati itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khair. Jadi sebenarnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kehidupan kembali dengan meletakkan kerja hati pada tempatnya. Bangkitkan kehidupan. Kehidupan ini dibina dengan hati. Lalu berhati-hati. Kehidupan dibina dengan hati. Lalu berhati-hati. Sebab tu seruan hati berkali-kali disuruh. Apa antaranya? Itulah ittaqullah. 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 Takutlah kepada Allah. Takut ini kerja hati. Bila takut yang tidak dibina dengan iman, maka ketakutan itu akan dipengaruhi oleh perasaan. Itu panggil perasaan takut. Perasaan yang tidak disandarkan dengan iman, maka perasaan itu dikuasai oleh kebendaan. Jadi bayangkan hidup tidak dibina dengan hati yang benar, maka penuh dengan ketakutan yang bersandarkan kepada kebendaan. Kebendaan ini yang asalnya tak ada. Kebendaan ini bersifat binasa. Kebendaan ini bersifat perkara yang melalaikan. Tetapi kita dah berjaya dimanipulasi dengan kebendaan yang asalnya tak ada. Sepatutnya hati kita ni takut kepada Allah. Dia pun takut ni. Sebab tu ilmu ni dikaitkan dengan takut kepada Allah.
Orang yang benar-benar berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Bukannya dia makin berilmu, dia makin kuat berhujah ke, ataupun ada kedudukan dia makin tinggi ke. Tidak, dia takut kepada Allah. Apa ciri orang takut kepada Allah? Adakah duduk menyorok? Orang takut kepada Allah adalah orang yang hatinya tenang. Takut pada makhluk, hatinya resah. Sebab tu kemarin kita bincang tentang mengenal pasti kalam-kalam batil dalam perbualan harian. Banyak ketakutan-ketakutan yang diwujudkan menyebabkan kerasahan pada hati. Ustaz, kenapa hati saya resah? Sebab banyak takut. Habis Ustaz, macam mana tak nak takut Ustaz? Takut ni kan fitrah. Ya, takut memang fitrah. Tetapi salah letak ketakutan, itu yang parah. Apabila hati dibangunkan dengan kebendaan, yakni hati yang terpengaruh dengan perasaan, maka banyak perkataan-perkataan batil menguasai hatinya. Kan? Contoh, perkataan-perkataan yang dikuasai atau dimanipulasi atau dikuasai dengan kebendaan, contoh, duit. Duit telah mencengkam hatinya kerana ketakutan telah beralih pada duit. Lalu dengan tiada duit, maka datanglah ketakutan. Memanglah benda tu jadi adat. Tetapi adakah kita nak hidup dalam ketakutan begitu? Tidak boleh. Kita kena uruskan ketakutan itu dengan memahami kembali kehidupan. Wajib memahamkan kembali kehidupan. Pandabaran. Apa tadi? Dulu saya ikut kelas Ustaz, saya selalu pandabaran. Kadang-kadang kecil je pandai. Alhamdulillah, Puan Alijah. Sebab masuk dalam kita nak cleansing balik. Apa benda yang kita selalu jadikan isu ni? Benda yang berbincang tentang keduniaan, memang dia akan membuatkan kita hari ini kepanasan. Dunia ni bersifat panas, tuan-tuan. Dunia ni, benda kan, alam jasad ni, benda ni, dia hasil, dia benda yang ada, dipanggil struktur ni, molekul ni. Benda ni, katalah kita ambil bumi, zohir. Dia ambil asas, kebanyakan kebendaan ni semua asas pada bumi. Duit, kertas pokok pada bumi. Kereta, besi buat pada bumi. Manusia, tanah, bumi. Maka bumi ini raw material. Tuan-tuan, sedang memuliakan Allah Ta'ala, bumi tengah-tengah. Ini berdasarkan kajian, kita pun tak tahu, tak ada kamera boleh. Tapi setakat ni sains kajian mengatakan di tengah-tengah tu kerak bumi. Api, panas. Malah sistem suria, cakrawala tu sistem matahari, sistem peredaran yang besar, matahari panas. Jadi kebanyakan dan semuanya berhaba. Ada haba. Jadi bila haba ni, bayangkan kalau hati kita dipengaruhi oleh kebendaan, tidak hairanlah kita akan jadi orang yang panah baran. Orang yang panah baran ni, tadi ada sahabat saya kata, seorang jemaah di Seksyen 23, Suajana. Ustaz, boleh tak nak rasa marah, masjid kena tutup? Itu kena marah. Marahlah. Rasa, kenapa ni? Bab amal, bab taat, bab ibadat, itu wajar kemarahan kerana marah, kerana terhalang ibadat. Tapi kalau duk marah kebendaan, itu bukan ibadat, itu keduniaan. Kalau kita marah tentang keduniaan, itu maknanya hati kita dah dikuasai oleh kebendaan. Tapi kalau marah sebab tak boleh nak solat, itu wajar. Marah masjid kena tutup, tengah syok-syok ni, tutup pula masjid, itu wajar. Marah isteri, duk ke sana ke sini, duk tebing sana tebing sini, tayang sana tayang sini, marah, itu wajar. Sebab dia melibatkan dosa pahala, itu marah, itu wajar. Tapi kalau marah kerana dulu, itu kurang ajar namanya. Marah benda-benda dunia, nak pula isteri pula marah suami hal-hal dunia, itu kurang ajar namanya. Kalau anak pula marah mak ayah tentang hal-hal dunia, itu kurang ajar. Tu dia gambar. Ambil. Tuan Faris. Terima kasih. Tengah-tengah tu. Core dia. Ban api. Dunia. Memang core dia.
Jadi sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jadi kalau dunia dijadikan asas perbincangan, memang akan jadi pandang-pandang. Orang perempuan. Dulu sifat perempuan ni lembut Allah jadikan. Halim, lembut. Rahim. Tiba-tiba jadi kasar ni kenapa? Sebab dia dah mula terpengaruh dengan benda. Sebab tu orang perempuan wanita hati-hati yang berkedudukan, yang ada pendapatan, yang ada perhatian, dia duduk depan kan perhatian. Yang terdedah dengan keduniaan, hati-hati. Yang kita bimbang adalah kerana anda akan terkesan dengan keduniaan, percakapan anda ke percakapan yang penuh dengan kemarahan atas kebendaan. Mula dah nak mengajar suami, mengarah-ngarah suami. Itu ni semua perkara yang salah. Jangan mat. Habis Ustaz, suami saya buat salah. Salah, cakap elok-elok. Bukan mengajar. Bukannya menuduh apatah lagi. Bukannya buat provokasi. Tak boleh. Wajar marah kepada perkara yang wajar. Yang ni seorang mak marah anak-anak tu wajar. Tapi marah untuk apa? Kena tengok. Kalau marah kadang marah nak melepaskan geram dengan pak dia marah ke anak, itu tak wajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Khair. Jadi kalau kita susun kembali tentang bagaimana tertib di dalam kita nak berbicara. Semalam kita dah sentuh kemarin, dah sentuh tentang kebatilan di dalam kata-kata. Ini kebatilan ini asasnya kebendaan. Ingat, kebatilan asasnya kebendaan. Kebendaan membuatkan kita resah, gelisah, bimbang. Benda. Benda ni memang begitu. Sebab apa? Asas benda itu, kalau sifat dari segi saintifik, fizik, tadi dah bumi dah tadi, api. Api ni, dia haba. Haba ni resah, panas. Sebab tu orang yang selalu dekat dengan duit semata-mata, emas, orang perempuan kan suka main emas ni. Siapa pun lah, lelaki perempuan, emas, panas. Hati-hati. Jadi, malam ni, untuk kita faham dengan lebih lanjut, tentang bagaimana kita nak susun kembali tertib di dalam berkata-kata. Tertib. Sebab tu berkata-kata bukan cakap kau suka. Malah kita kena berkata-kata mengikut apa yang Allah suruh. Sebab tu Nabi kata falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Wallahi, sedang jemaah mulia Allah Ta'ala, sekiranya manusia tahulah berkata-kata dengan mengikut kehendaknya, maka amanlah dunia. Sebab dengan kata-kata ni banyak yang berlakunya permusuhan, persengketaan, pergaduhan. Lisan lah. Sebab apa contoh? Saya ambil contoh bab keluarga. Kenapa penceraian adalah perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah? Penceraian. Why? Sebab penceraian yang Allah benci itu apabila wujudnya nanti ni blame, mulut ni. Dia mula menafikan nikmat yang asalnya dulu dia dapat, kemudian dia nafikan. Mula merendahkan pasangan. Kata-katanya merendahkan ni, meremehkan ni jadi sombong. Kata-kata sombong. Kata-kata sombong. Bertikam lidah, saling salah menyalah. Nampak? Asalnya dulu nikmat. Bila ambil saja, kemudian tinggal begitu saja. Tak boleh. Ini haram. Daripada mulut ni lah yang akan berlakunya perdebatan. Dia rendah merendahkan, salah menyalahkan, keji mengeji, maki memaki. Ini kata-kata yang akan menyebabkan timbulnya provokasi. Kata-kata lah. Cuba kalau jenis diam. Contoh kata, Ustaz, suami saya ni kaki pukul Ustaz. Macam mana boleh jadi kaki pukul? Saya duduk diam ni Ustaz, saya duduk diam, senyum, tak cakap banyak, penampar sebiji. Kalau gitulah caranya, mana kahwin dengan orang gila lah. Kahwin dengan orang gila lah kalau isteri pun diam, sebiji dapat. Kenapa? Tak tahulah Ustaz, saya kena tampar. Apa yang kamu buat? Saya diam je Ustaz. Kadang-kadang kita boleh fikir secara logik akal.
Orang kata apa, orang tua kata apa, perumpamaan takkan bergoyang pokok kalau tiada angin. Takkan berbunyi kalau tak jadinya kalau tepuk sebelah tangan. Mestilah ada jawab menjawab. Kalau tidak menjawab, tak adalah jadi pertelingkahan. Sebab tu asas kepada nak keluar daripada perdebatan, berjumpa dengan orang yang ajak perbalahan, qalu salama, diam. Jadi kita jelas menyatakan kalam, lisan ini yang banyak mengundang kerosakan, dan lisan ini juga akan mengundangnya kemurkaan. Ingat, contoh kita lihat. Kedegilan setengah pihak dalam menjaga lisan dia mengundang murka Allah. Dengan mencabar, mungkin kalau buat diam-diam okey lagi, dia buat diam-diam dia. Tapi dosa yang menyebabkan Allah murka adalah dosa yang berbangga dia. Apa dia? Kata-kata. Dengan riak contoh. Syirik. Dengan kata-kata. Menyatakan kekuasaan dia. Aku hebat, aku kaya. Kalau dalam hati, dia mungkin dia tak keluarkan lagi. Tapi itu pun lambat laun terkeluar juga mulut dia nanti. Sebab apa yang ada di dalam akan keluar di luar. Sukar kejahatan itu untuk disimpan di dalam. Mesti akan terkeluar. Ingat, kejahatan tidak selamanya tersimpan di dalam. Kebaikan pun lambat laun terkeluar juga akhirnya. Kebaikan akhirnya orang tahu juga. Oh no, dia ni. Dia benda gini. Minyak wangi. Dia akan bau wangi. Mesti bau punya. Wangian pasti akan tersebar luas. Kalau bau busuk pun tersebar luas. Kalau dia ini seorang yang baik, lambat laun baik juga kebaikannya orang tahu. Cuma ketika orang tahu, dia tidak lagi lah terkesan dengan kebaikan itu. Dia dah belajar kan. Contoh isteri solehah. Mesti orang tahu lambat laun. Keburukan, lambat tahun orang tahu. Jadi bahayanya, bayangkan kalau dalam diri kita ini tersimpannya keburukan, lambat laun terkeluar juga keburukan itu. Baik, keburukan yang paling besar adalah apabila yang dilontarkan oleh kata-katanya itu adalah kata-kata mengundang murka Allah Ta'ala. Syirik, ananiyah, kesombongan dalam berkata-kata. Kerana di dalam dia penuh dengan keduniaan. Tak ada siapa boleh tutup apa yang ada di dalam. Pasti terkeluar. Pasti. Macam kita bincang tadi. Contoh kebaikan Nabi SAW. Nabi kan seorang yang hebat, yang baik kan. Akhirnya semua cerita Nabi kita tahu. Tak ada yang tersembunyi pasal Nabi. Ada ke? Tak ada. Semua kebaikan pasal Nabi kita tahu. Sebab kebaikan pasti akan diketahui. Keburukan pasti akan diketahui. Nampak? Jadi, bila dalam hati ni penuh dengan syirik. Syirik, 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 syirik. Pum, terkeluar. Dengan ujianlah akan keluarkan nanti apa yang terkandung dalam hati dia. Nampak? Jadi, lisan yang tidak ada, dia panggil apa? Lisan yang tidak berlesen. Lisan yang tiada dijaga dengan iman, maka kata-katanya mengundang kemurkaan. Yang paling bahaya, kemurkaan Allah. Dia berkata-kata dengan menunjukkan dirinya hebat. Ini hati-hati. Mana-mana kejahatan tidak akan boleh disembunyikan. Pasti terbuka juga. Sebab apa? Terbuka juga sebab yang menutup, yang membuka tu Allah. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah yang memegang baik dan buruk. Allah yang mengetahui huwas syahadah, yang nyata dan yang tersembunyi. Jadi hati-hati. Sesuai ke Ustaz, kalau suami bergaduh dengan suami keluar rumah buat sementara pergi ngetih. Boleh, tak masalah. Tapi biasanya kalau cara macam tu, tengok situasi bagaimana. Kalau pergaduhan itu tidak berat, benda yang bergaduh ni jangan dijadikan benda yang sambil lewa. Saya
Mudah faham ni. Walaupun kaedahnya kena keluar dulu, diam dulu, kemudian baru cerita balik. Dia satu peringkat. Dia begini. Pergaduhan itu satu penyakit. Penyakit. Pergaduhan lah. Gaduh ni nisbah kepada benda yang buruk lah. Sebab jarang orang bergaduh ni yang baik. Jarang lah. Pergaduhan yang kebaikan ni sangat sedikit. Biasanya punca pergaduhan mesti kebendaan. Baik, bila penyakit macam doktor lah. Kalau kita biarkan penyakit, adakah contoh penyakit pesakit ada kat dalam bilik bedah contoh ke? Tak apalah doktor keluari minum dulu. Mati penyakit tu. Jadi setiap pergaduhan tolong selesaikan sebelum keluar mana-mana. Kalau style gitu. Tidak boleh dibiarkan. Ni trend kita ni, hati-hati. Trend kita suka menyimpan, memendam benda-benda yang lara. Konon-konon nak selesai nanti. Tak. Dia diam, nanti timbul balik. Orang yang beriman, dia tidak akan tangguh-tangguh untuk selesaikan hati dia. Sebab dia nak jumpa Allah. Walaupun lepas tu boleh diam, suami keluar pergi minum, isteri pun diam. Jumpa balik, bergaduh balik. Jumpa balik, bergaduh balik. Keluar lagi, pergi minum. Bergaduh balik, minum lagi, bergaduh lagi, minum lagi. Dah duduk mamak. Tak boleh Ustaz rumah isteri saya ni. Pening. Isteri pula tak boleh lah nak berhadap dengan muka dia ni. Bergaduh je. Dah sekali apa jadi? Sebab tu kena selesaikan. Kena menghadap. Kalaupun tak sanggup, kena menghadap. Jadi kalau tak sanggup menghadap, jangan bergaduh. Itu solusi dia. Solusinya, jangan bergaduh. Sebab setiap pergaduhan, pastikan ada penyelesaian. Tidak boleh pergaduhan tanpa penyelesaian. Tak boleh. Kadang-kadang saya jumpa ada setengah tu dia boleh duduk dengan pergaduhan. Contohlah, ini saya ambil kes Madu lah. Madu yang kahwin lagi. Yang bertangga-tangga. Dia boleh bergaduh dan dia boleh okey dalam pergaduhan. Dia kata apa? Privacy. Apa benda gaduh macam tu? Awak nak semayang, awak nak jumpa Allah. Bila nak jumpa Allah, pastikan hati ni bebas daripada sebarang permasalahan. Selesaikan benda tu. Isunya boleh selesai. Bukannya tak boleh selesai. Tinggal lagi nak tak nak je. Mahu tak mahu je. Kalau isu je dunia, selesaikan. Jangan tinggal-tinggal. Tak boleh. Ada saja perkaranya. Orang beriman dia tak suka bergaduh. Hati dia lapang. Dia tak ada nak. Dia panggil tak ada. Dia macam apa? Saya ada baca satu tu. Ni bab COVID lah. Jangan jadi macam pasangan COVID. Hari-hari ada je kes baru muncul. Hari ada je kes baru muncul. Jangan jadi macam COVID. Betul juga tu. COVID ini menyebabkan penyakit kes-kes baru muncul. Sama juga penyakit hati. Ada je kes-kes baru muncul. Hati ni kalau sakit, macam-macam kes muncul. Hal kecil-kecil jadi isu. Apatah lagi hal besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayang sungguh-sungguh. Tak ada gaduh-gaduh. Boleh ke Ustaz tak ada gaduh-gaduh? Dah. Kita sendiri yang nak gaduh punya. Patutnya buatlah zero case. Zero case kan? Kita nak hidup kita zero case. Barulah aman damai, barulah selesa. Macam COVID lah. Kita nak zero case. Lagi mana ada case. Daripada satu punca. Tengok sekarang ni. Boleh merebak. Dah merebak-rebak dah. Daripada satu lah. Dia kena panggil dia punca ni. Point ni orang ni. Ni punca ni. Ustaz kalau memang hati dia baik dan ikhlas boleh ke kalau marah nak bodohkan orang rakyat dia suka sebut tak ada otak. Dia rasa dia je pandai hebat orang macam ni macam mana tu. Tengoklah asas apa benda kita tahu ke. Dia nak cakap tu atas dasar apa Puan Farina? Puan Farina ke? Puan Anis? Anissa. Puan Farina pula. Anissa. Dia biasanya kalau nak tahu dia ni bercakap dengan baik. Kata-katanya itu akan membaikkan walaupun bunyi macam kasar. Contoh, jangan jadi binatang boleh. Jangan jadi binatang boleh. Kau bunyi kasar kan? Jangan perangai macam binatang boleh. Tak ada otak. Kau bunyi kasar kan? Tapi kalau ikhlas hati dia itu untuk membetulkan keadaan itu, cuma kata-kata, penggunaan kata tu dia panggil, dia terus kepada kata yang dipanggil tak payah nak takwil lagi lah. Tak payah nak dikupas lagi. Straight point. Boleh jadi jangan jadi macam binatang boleh. Tak ada otak. Suruh tak buat-buat. Kan kasar macam tu kan. Tapi
kata tu yang menyebabkan dia tersentak. Kalau betul niat dia, elok orang tu. Tapi kalau niat bercakap untuk menyamakan orang tu dengan binatang, rasa nak merendah bergaduh, itu bukan niat yang betul. Bila bukan niat yang betul, penggunaan kata pun tidak akan menjadi elok lah. Sama dengan kalau kata yang elok-elok pun, kalau nak puji contoh, kita puji si kita dengan kata-kata yang elok-elok. Tapi niat kita itu, kita berbalik pada soal niat. Niat kita tak puji sehingga melupakan Allah, menyamakan pula apatah lagi. Itu kata-kata yang batil. Kita memuji kebendaan. Itu kata-kata yang batil. Baik. Bertengkar ada sikit tapi tak sampai seminit kami dah baik. Itulah Mak Umi Dia jadi macam adat lah bertengkar ni. Dia bukan kalau lah, sebolehnya Mak Umi. Orang yang sihat ni, ada ke? Ni kita cerita sihat lah. Orang yang sihat, adakah dia cerita macam ni? Saya ni sihat, tapi kadang saya sakit. Tapi saya sakit, saya kejap dia. Mana tak sihat lah tu. Dia sihat-sihat je lah. Tak ada cerita bab sakit lah. Orang yang betul-betul jiwanya itu bebas daripada sebarang permasalahan, tak adalah istilah pertengkaran walaupun sedikit. Dia tak ada istilah bertengkar sebenarnya. Itu bukan bertengkar lah. Kalau saya okey lah Ustaz tak bergaduh. Okay, kalau macam tu bukan pergaduhan lah. Habis tu, itu intonasi suara mungkin, penjelasan. Contoh macam kaedah penyampaian saya. Contoh saya sampaikan benda, Ustaz marah nampak. Bukan marah. Kita nak menterjemahkan keadaan itu. Kalau sekiranya melibatkan isu-isu yang dasar, isu-isu yang asas, terutama akidah, kita tegas. Padahal tak ada apa-apa pun. Padahal okey pun. Tapi bila kita bawa dengan isu-isu yang penting, kita kena tegas. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Tuan Haji Ma'udah, sedangkan lidah lagi tergigit. Itu lagu P. Ramli. Janganlah gigit lidah, banyak lagi boleh kita boleh gigit. Kan? Baik, sekarang kita cuba nak perbetulkan. Sebenarnya wallahi. Begini. Di saat kita memuji, tiada mengeji. Di saat mengeji, tiada memuji. Di saat bertengkar, tiadanya berdamai. Di saat berdamai, tiadanya bertengkar. Hidup ni cuba kita jelas. Siddiq ni, benar itu adalah jelas. You nak sayang ke, you nak cemburu? Pilih. Ada pilihan, ada akal kan? Nak sayang ke cemburu? Nak dua-dua? Dua-dua gila. Dia takkan gila. Sistem breakdown. Dia tidak boleh dua-dua. Dia mesti salah satu. Nak dosa ke pahala? Jelas, pahala. Nak sihat ke sakit? Jelas, sihat. Nak syurga ke neraka? Syurga Ustaz. Clear. Kan dah tak ada berdolak dalih. Kalau kita nak syurga ke neraka? Wallahu alam. Ya kah, sebenarnya naklah syurga tapi tak boleh. Saya rasa kan Ustaz memang dia kalau menci suka minat. Dah tak elok lah tu. Maknanya dia dah ada kebencian. Anissa. Maka dasarnya dasar kebencian. Jadi tak betul lah kata-katanya. Datang daripada kebencian. Lepas tu melarat-larat, melirik-lirik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi maknanya, kita kena jelas. Jangan gigit lidah lagi boleh gigit. Jadi maknanya, nak sayang ke cemburu, nak dua-dua, gila. Memang tak boleh. Kita tidak boleh buat pilihan dua-dua. Nama pun pilihan. Malah, dalam pilihan ada panduan. Apa dia? Allah suruh pilih baik. Maka kebaikan itu suruhan. Mula-mula pilihan. Baik buruk. Baik buruk. Jadi sekarang ni, bila kata kita jadi confused. Nak baik ke buruk? Nak maki ke puji? Maki ke puji? Kalau puji, tinggalkan makian. Kalau makian, jangan lagi campur dengan pujian. Patutnya kita, kalau mulut kita ni dah dia gunakan untuk memuji, untuk selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak lagi ke mengumpat? Nakkah kita mengeji? Mulut kita berselawat. Nakkah kita mengeji?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak boleh. Tidak boleh. Jadi kita kena jelas. Jadi maknanya baik buruk beruk ya puan Tiliana. Dah clear. Clear kan? Baik campur buruk beruk. Tu kadang-kadang beruk pun tak nak mengaku. Beruk pun tak nak mengaku kita geng. Sebab Allah kata lebih teruk dari beruk. Ulaiikal an'am balhum adall. Lebih rendah. Dikeji takkan jadi sampah, dipuji takkan jadi rembulan. Semua, yes, memang semua balik pada Allah. Sekarang ni kita ni. Sekarang ni adakah kita mampu membezakan? Sebab itu dalam apabila kebenaran, namanya furqan. Furqan ni hak, membezakan hak wal batil. Bila kita boleh membezakan dalam, terutama dalam kata-kata. Jadi, ni masuk pada tertib di dalam berbicara. Pertama kita kena bezakan. Sebab tu apa pun isunya adalah kita mampu membezakan yang manakah yang dikatakan hak wal batil. Sebab tu kemarin kita sentuh bab batil. Yang ni di saat, okay, Ustaz, macam mana saya nak bercakap dengan kebenaran? Baik, sebelum kita bercakap, apakah yang memegang percakapan kita itu? Itulah hati kita. Sebab itulah hati ini mesti dibersihkan terlebih dahulu. Mestilah dibina kebaikan, dibina keyakinan, dimasukkan cahaya. Sebab itulah kita kena bina kefahaman dahulu sebelum berkata-kata. Sebab bercakap tanpa kefahaman, maka dia mengundang kemungkaran dan pergaduhan. Perselisihan faham. Itu dia ayat dia. Bercakap tanpa kefahaman mengundang perselisihan faham. Sebab itulah mula-mula sekali diletakkan agama itu kefahaman. Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha, Allah kata. Surah Baqarah 269. Dan Nabi kata juga, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi maknanya dalam tertib nak berbicara, khair. Saya tulis. Lupa. Dalam tertib kita nak berbicara, maka mesti ada dipanggil topik dia ataupun tajuk dia. Nak berbicara ni mesti ada tajuk dia kan? Mesti ada tajuk dia. Mesti ada tajuk yang kita nak bicara. Ataupun mesti kita ada keadaan yang nak kita rungkaikan. Mesti ada keadaan yang kita nak rungkaikan. Ataupun mesti ada situasi yang kita nak kupas. Yang nak dikupaskan. Khair. Baik. Jadi, sini memang mulia ke Allah Ta'ala. Bila kata sebelum kita nak berkata-kata tu, cuba tengok. Sebab itulah kita kena dapatkan dia kefahaman. Dipanggil dalam Islam, dipanggil tabayyun. Tabayyun. Maka bina kefahaman atas perkara itu. Bina kefahaman dulu. Dan kefahaman ini dibina melalui apa? Ini datang balik susunatur ni. Yang mana kalau kita lihat dalam suratul A'raf 179. Al-A'raf. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Hati, faham itu hati jiwa. Nampak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Makna jiwa ini tidak mampu melihat akan kekuasaan Allah. Nampak? Nampak Allah ajar kita. Sebelum kita nak kupas, nak komen sesuatu perkara, bina kefahaman dulu pada perkara itu. Jangan tiba-tiba komen. Contoh dalam bab rumah tangga. Isu, contoh isu kahwin. Kahwin yang paling senang kan? Senanglah cerita bab kahwin je lah. Kahwin pula poligami. Okey, mari kita tengok. Okey, ini isu dia. Kahwin.
Sekarang ni tertib yang pertama, sebelum nak cakap isu kahwin dan poligami, faham tidak? Faham tak? Faham tak apa itu perkahwinan, poligami? Faham tidak? Tak faham. Tak faham, diam. Itu je. Tapi Ustaz, dia dah buat, dia dah kahwin. Buat belum tentu faham. Apa ciri orang buat yang tak faham? Bergaduh. Bergaduh, dengki, iri, cemburu, World War III, World War IV, periuk terbang, mangkuk terbang. Itu tak faham lah tu. Perselisihan faham. Apa bukti orang ni tak faham? Perselisihan faham banyak berlaku. Tak faham lah tu. Kejap-kejap isteri override. Kejap-kejap suami. Kejap-kejap isteri potong kat corner depan. Corner. Isteri potong. Cecah. Cecah telinga. Kat corner. Tang corner dia potong suami dia pula. Nampak perselisihan faham tu? Nampak? Sekarang ni, maknanya, kita kena faham lah dulu. Itu topik. Ni kan, ini saya dah kupas dah isu kahwin poligami ni. Puan apa tadi? Terangkan Ustaz Nurul Farina. Boleh nanti tengok balik. Tak apalah, saya bagi tahu. Isu kahwin poligami ni ada asas. Isu tentang akidah, isu tentang syariat. Ini kita kupas dulu. Syariat ni melibatkan hukum hakam, akidah melibatkan dasar kepada iman. Nampak? Jadi sidang memuliakan Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita nak kupas, kita faham tidak? Okey, kita pula yang nak kupas. Apa buktinya? Kita tidak banyak berlaku perselisihan faham. Kalau kita banyak berlaku perselisihan faham, kita pun tak layak nak kupas. Jangan banyak cerita, diam. Ataupun orang yang nak kupas isu kahwin atau poligami, pastikan dia pun tidak ada perselisihan faham. Habis Ustaz nak tunggu faham, fahamkanlah dulu. Diamlah, ya diam. Barulah aman dunia ni. Ini dah, yang tak faham pun bercakap. Yang faham, yang tak faham buat-buat faham. Bagi contoh-contoh yang menyebabkan bila kita tengok balik, tiada nas, tiada asas. Tiada nas, tiada asas. Nas satu bab, asas pun tak satu bab. Di mana amanahnya kita di dalam berbicara? Di saat benda yang kita tidak faham, lalu kita kupas seperti orang yang tahu serba-serbi. Nampak? Jadi banyakkan diam dengan belajar. Kahwin. Saya dah lama Ustaz kahwin. Saya 15 tahun kahwin. Saya 20 tahun kahwin. Dalam bahasa Jawa, that's just a figure. Saya nak tanya 15 tahun kahwin ni, berapa kali yang tak bergaduh? Tanya dulu yang tak bergaduh dulu. Adalah 2 kali Ustaz. Semuanya gaduh. Tak payah, diam je lah. Ya Ustaz, habis tu takkanlah Nabi pun kan. Nampak? Nak kait dengan Nabi. Nabi gaduh berkali. Ya ke Nabi gaduh? Ya ke Nabi bergaduh? Kita ni gaduh. Nabi bergaduh ke? Boleh, subhanallah. Boleh bayar. Saya tak terbayar Nabi bergaduh. Saya tak boleh gambarkan Nabi bergaduh. Sebab sisi Nabi semua taat. Macam mana isi yang taat boleh timbulkan pergaduhan? Habis Ustaz cemburu bukan bergaduh. Malah cemburunya itu sekejap je. Just second. Bukannya melarat-larat. Jadi maknanya kalau kita banyak gaduh daripada faham, jadi yang mudah dah. Kena pula yang bercerita pula saya ni kahwin cerai dah ni. Dah kahwin cerai, faham ke tidak tu? Mula dia, yelah kita kena nak cakap juga. Diam sudahlah. Awak dah kahwin cerai, diam sudahlah. Tak mahu cakap Saya terpaksa kena bertegas dalam bab ni. Kalau tiada yang menegakkan kebenaran dengan meletakkan kembali ketulinan dalam membahaskan suatu perkara, maka semua benda kita nak bercakap. Sebab tu dalam Islam mengajar kita mengikut suruhan dan larangan supaya tidak timbul perkara-perkara beginilah. Sebab tu kita tidak meletakkan belajar dengan pengalaman.
No, kita belajar dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nak pengalaman, tengok sirah Nabi, tengok sirah sahabat, tengok sirah orang-orang wali, awliya, salafus soleh. Boleh. Sirah kita tak payah. Tunggang langgang. Sirah kita tak payah. Caca merbah lagi. Tengok sirah orang-orang yang dah berjaya. Itu boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sejak mengaji je tak bergaduh. Sejak mengaji Ustaz tak bergaduh. Dah hilang dah saka-saka semua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah muliakan Allah SWT. Jadi maknanya kalau kita lihat, kita faham. Ini asas yang pertama dalam berbicara, fahamkan dahulu topik perbincangan. Jadi maknanya asasnya ilmu balik. Faham dengan apa? Dengan hati. Faham dengan hati. Sebab tu bayang sebelum ni kan kita belajar panjang buat hakikat kehidupan. Cerita satu-satu topik. Itu pun tak habis cerita lagi. Sebab orang yang mula nak memahami tentang sesuatu perkara, barulah dia boleh betulkan kata-kata dia. Oh patutlah Ustaz, saya tak faham. Rumah tangga aman Ustaz, tapi kadang ada orang tak suka ditaburkannya fitnah. It's okay. Puan Siti Nurul, jangan jadikan keadaan sebagai alasan. Keadaan sebagai alasan kita. Kalau orang taburkan fitnah, kalau kita ini benar-benar bercahaya kuat, dia fitnah dengan kebaikan ni, ibarat malam dengan siang. Kalau kita ni matahari, apa takutnya gelap? Kalau kita di spotlight, lampu terang, apa takut dengan kegelapan? Takkan boleh gelap menutup terang yang terang, melainkan kita pun gelap. Melainkan kita pun terfitnahlah dengan kata-kata orang itu. Rupanya kita pun ada buat bentuk-bentuk fitnah juga, yang mengundang orang fitnah kita. Dah? Mengundang fitnah, kan? Kita membuka pintu untuk masuk fitnah, kan? Sebab tu orang akan tengok sirah kita. Sirah kita tunggang langgang. Sebab tu hati-hati. Jaga diri. Jangan sampai kita terjerumus dengan fitnah. Apa fitnah itu? Dengan perwatakan kita kadang-kadang. Sirah kita, perjalanan hidup kita. Itu semua fitnah. Ustaz, kenapa bagi lelaki takut nak berterus terang bila nak berkahwin lagi? Sedangkan bagi perempuan, sifat terus terang amat penting walaupun pahit. Sebab apa takut berterus terang? Sebab sifat perempuan itulah yang menyebabkan lelaki takut berterus terang. Itu je lah. Sifat perempuan itulah yang menyebabkan dia takut untuk berterus terang. Cuma kalau sifatnya itu terbuka. Kalau Ustaz terbuka pun dia tak cerita, ya ke? Ya ke kalau terbuka tak bercerita? Dah, kalau terbuka mesti bercerita punya. Macam mak-mak lah kita kan. Kalau kita terbuka dengan anak kita, nak ke anak tu menyembunyi dengan mak? Mesti cerita punya. Sebab mak dia jenis boleh bincang. Ini baru nak abang. Walaupun pahit-pahit. Ya, Puan Siti Nurul, bagus. Sebab kebaikan ini, kan macam tadi, ujian. Kebaikan ni takkan berhenti berjalan. Kejahatan saja akan penat. Itu pun Allah buat iblis. Tak pernah penat. Orang perempuan pula tak suka ditipu. Memanglah tak suka ditipu. Orang lelaki pun tak suka ditipu. Tapi kaedah dia tu mengundang untuk ditipu. Faham? Kaedah dia mengundang untuk ditipu. Sebab itulah isteri pertama terbuka. Suami ni tolonglah. Ajar isteri untuk terima keadaan. Jangan buat isteri jadi kurang ajar. Maknanya kurang diajar lah tu. Suami kurang ajar menyebabkan isteri jadi kurang ajar. Jadi didiklah. Didik. Betul terang ni mesti ada didikan. Kena dididik sebenarnya. Kadang kita pula yang nyuruk-nyuruk. Lepas tu buat diam-diam. Lepas tu nak lepas pun diam-diam. Mana boleh. Dengan Allah Ta'ala ni tolong. Allah tahu. Kita nak lari daripada manusia. Nampak sangat buat sebab manusia. Kita malu bila orang tahu. Tapi sedangkan Allah tahu kejahatan kita.
Jangan kita sia-sia amalan. Kita nak nyorok daripada pengetahuan manusia. Bermaksud kita tak ikhlas dengan Allah tu. Allah tahu kita buat tu. Patutnya takutlah Allah tahu. Dan memang tak boleh tak tahu pun sebab Allah Maha mengetahui. Jadi janganlah. Bila kalau Allah Maha mengetahui, janganlah buat. Janganlah buat benda-benda yang Allah murka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah kenyang kena tipu, jangan kita yang menipu dah. Hidup ni dua je kan. Orang yang berjaya di dunia, pertama dia tidak ditipu oleh dunia dan dia tidak menipu. Tidak tipu, tidak menipu. Tidak ditipu, tidak menipu. Nah. Baik, dia semua ada dia punya kesan. Kenapa berlakunya ditipu, tak ditipu ni Ustaz? Dari awal lagi kita telah mengundang perkara itu. Ustaz, bergaduh isteri dan suami sama-sama bisu. Allah. Puan Nur Hasimah. Tadi, subhanallah. Apa dia? Bergaduh isteri sama-sama bisu. Banyak saya belajar dengan sama you. Yang salah seorangnya diam tanpa bahasa badan. Masya Allah. Tengok. Orang QU duduk QU nak gaduh tak tahu kan. Itu juga kan. Allah Akbar. Kita ni pantang ada mulut. Pam cakap. Allah Akbar. Pantang bagi mulut. Jangan tipu-tipu apa pun terbongkar. Dia pun fazilah. Kan saya bercakap tadi. Kebaikan disimpan lama-lama keluar juga. Keburukan disimpan lama-lama keluar juga. Siapa yang keluarkan? Allah. Tapi sebab kita sendiri yang mengundang untuk ditipu. Sebab mula-mula pun rela ditipu. Sebab apa? Dunia kan. Kita pilih dunia. Berkahwin kerana suami. Apa hukum kahwin sorok dari isteri? Hukum kahwin sorok dari isteri hukumnya sah. Sebab tak wajib kahwin bagi tu isteri. Tapi ceritanya apabila buat perkara kebaikan sorok-sorok. Apa sorok-sorok? Benda yang baik disorok-sorok. Mengundang apa tu? Mengundang fitnah. Mengundang fitnah tu dosa. Dah tu. Kenapanya benda yang baik, kenapa nak disembunyikan? Benda dah elok kan, terutama bab syiar. Bab kahwin ni syiar. Ada benda yang kita boleh sembunyi, ada benda yang kita tak boleh sembunyikan. Terutamanya bab solat. Solat 5 waktu jemaah. Kita kena sembunyikan. Sebab apa? Jangan, nanti kan timbul riak. Solat jemaah, nak sembunyi macam mana? Dah memang tu syiar. Kahwin itu syiar. Benda syiar disembunyikan, bermakna tak ikut suruhan Allah. Bila tak ikut suruhan Allah, bahagia ke hidup macam tu? Memanglah kahwin tu sah. Perkahwinan tu sah. Tetapi kaedah pelaksanaan dia tidak sah di sisi hakikat. Hakikatnya apa? Benda syiar disembunyikan. Kerana takut manusia. Dah. Ingatkan takut Allah. Takut manusia. Kenapa sembunyi? Takut manusia lah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi maknanya, maknanya asas yang pertama tadi kita dah faham. Itu mestilah bina kefahaman ini. Yang mana kefahaman ini bermula dari hati. Dalam kita nak memahami sesuatu maudhu' ataupun tajuk perbincangan. Tajuk kena faham dengan hati. Ini kan tugas besar ni. Tajuk ni kena faham dengan hati. Kalau busuk hati takkan faham lah. Hati ni kalau busuk, hati ni sakit. Busuk. Tajuk ni baik. Tajuk yang baik. Tetapi dilihat oleh hati yang sakit yang busuk. Maka tajuk ini akan menjadi rosak lah. Contoh, kahwin tu benda yang baik. Poligami benda yang baik. Tetapi dilihat dengan hati yang sakit. Dilihat dengan hati yang busuk. Maka apa yang disyarahkan nanti? Yang busuk lah. Cerita bab tajuk rezeki.
Rezeki hati yang baik. Rezeki ni benda yang baik kan. Halal. Rezeki ni dikaitkan dengan yang halal. Tajuk kan. Kita kena faham dulu. Jadi bila kita tak faham, hati masih sakit dengan berbagai permasalahan hati lah, maka dia tengok rezeki itu dengan cara buruk. Hati-hati. Dia tengok dengan perkara-perkara yang merosakkan dia. Contoh, dia tengok rezeki tak cukup. Dia tengok rezeki dia, bila aku tak ada jaminan. Jadi sebab itu keluar dia batil tu. Sebab dia tidak faham tajuk. Isunya tidak faham tajuk. Dia tak nak merungkai. Dia tak nak ambil masa untuk faham. Sebab tu kita akan bermusuh dengan benda yang kita tidak faham. Sebab tu kefahaman itu kemuncak dia. Sebab tu bina kefahaman. Macam tadilah rumah tangga. Awak dah lah tak faham. Buat tapi tunggang langgang. Tiba-tiba nak menjelaskan suatu perkara. Tak boleh lah. Baik. Jadi, dalam tertib dalam bicara, sebelum nak berkata-kata, fahamkan dulu apa yang dikata. Ini, kalau nak kata banyak, dia mesti ada point dia. Tajuk lah contoh. Jadi, fahamkan tajuk perbincangan itu. Kalau tak faham, diam. Itu Nabi kata, فَلْيَكُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Diam. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya memulakan Allah SWT. Hati ni bila dia sakit dan busuk, maka datanglah dia kelemahan yang utamanya ni. Itu yang kita bincang sebelum ni, keraguan. Ragu. Syak. Dalam bahasa ni syak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Surah Baqarah 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tak faham kita jadi musuh pada perkara yang baik. Ya, sebab hatinya busuk. Contoh, tajuk baik. Tajuk je baik. Kahwin kan baik. Kahwin lagi baik tidak? Jawab semua. Baik, Ustaz. Dah. Kalau perkahwinan itu baik, kenapa bermusuh dengan perkahwinan itu? Bermaksud, hati yang busuk. Hati yang busuk ya. Ya, Tuan Abdul Rahim. Yang buruk akan terbongkar. Kaya dengan memakan duit, itu bukan orang kaya. Saya takkan gunakan kaya dekat perkara-perkara yang mungkar. Itu orang berata saja. Orang berata bolehlah. Tak layak dibeli gelaran kaya. Dalam perbincangan hakikat kehidupan ni, title kaya hanya yang beramal pada Allah Ta'ala je. Itu perbincangan hakikat kehidupan. Malah kaya hanya pada Allah. Orang yang berata, kita tak panggil orang kaya. Orang berata je lah. Tapi kalau dia jenis kuat bersedekah, jenis orang yang beramal, kita nampak, maka itu orang kaya. Orang kaya adalah orang yang beramal. Khair. Baik. Tadi dah surah Baqarah 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad. Dalam hati ada penyakit. Apa penyakit? Syak. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Allah tambah azab. Jadi hati yang tidak faham, dia azab dalam berbicara. Sebab tu kalau kita ajak bincang orang yang tak faham, dia akan jadi makin rosak kan. Ataupun kita kalau berbicara benda yang kita tak faham, orang akan musuh kita pula nanti. Jadi berhati-hati di dalam membahaskan apa-apa pun tajuk perbincangan. Terutama dalam bab kehidupan. Apatah lagi berbicara soal masa depan. Bab gaib, bab takdir, bab gaib, bab rezeki, bab sayang, bab kuat, semua. Itu kena faham. Memaafkan untuk tutup awak. Apa pandangan Ustaz? Maaf tanya Ustaz. Memaafkan untuk tutup kes awal. Dia memaafkan ni bukan untuk tutup kes. Memaafkan ni suruhan Allah. Cemburu kau Ustaz, dan sifat cemburu boleh membawa kepada kena Allah. Dari sifat cemburu kena Allah. Apa maksud cemburu tu kena Allah? Dia keburukan
itu tidak akan sampai kepada kebaikan. Jadi cemburu tu cemburu yang diasahkan dengan keburukan. Habis Ustaz, orang yang buat dosa boleh kena Allah. Dia dah berubah jadi baik. Dengan dosa itu dia insaf. Dia bertaubat, dia kembali kepada Allah. Maka jumpalah Allah. Tapi mana boleh dengan dosa jumpa Allah? Dengan dosa kena Allah. Allah hijab hati dia. Cemburu boleh kena Allah. Tidak boleh. Tidak boleh sesuatu yang baik bertemu yang buruk. Tak boleh sebenarnya, tak bertemu. Jadi maknanya boleh bertemunya daripada yang baik, daripada yang buruk kepada baik. Itu bolehlah bertemu. Tapi dengan cemburu boleh kena Allah, tidak tepat. Baik. Biar pengajilannya, kemaafan maaf itu adalah satu suruhan. Dia bukan nak tutup kes. Suruhan Allah. Jadi Allah suruh maafkan, saya maafkan. Nabi suruh maafkan, maafkan. Kerana apa? Kerana Allah kata siapa yang nak diberi kemaafan, maka Allah tidak mau mempersekutukan. Cemburu Allah, itu lain. Allah memang tak boleh. Tidak boleh diduakan. Yang ini mengenal Allah. Dengan mengenal Allah. Jadi situasi yang berlaku menyebabkan kita mengenal Allah. Itu maknanya benarlah. Memang setiap situasi itu membuatkan contoh ya, Puan. Memang kita kena bina kefahaman dengan hati. Setiap permasalahan kehidupan sepatutnya membuka hati untuk mengenal Allah. Sepatutnya lah. Bukan dengan keburukan itu kita nak bawa kenal Allah, tidak. Selagi ada cemburu kepada makhluk, selagi itu tak kenal Allah. Allah akan tutup hati dia. Tak kenal. Contoh, saya tak nak diduakan. Saya tak nak diduakan. Sampai bila tak nak belajar? Tapi baiklah Ustaz, saya nak diduakan. Baru datang belajar. Oh, macam mana awak nak diduakan? Sebab saya dah belajar Ustaz, bahawa yang tidak boleh diduakan hanya Allah. Saya ini bukan Allah, saya ini bukan Tuhan, saya ini manusia Ustaz. Jadi saya layak diempatkan Ustaz. Empat terus. Mana waktu tu hati dia terbuka. Tapi kalau tertutup, saya tak nak, saya tak nak, saya tak nak, saya tak nak. Cakaplah macam mana pun. Saya tak nak. Dah. Kenal Allah macam mana? Tak kenal lah. Dia memakai sifat itu. Sedangkan cemburu itu kembalikan kepada Allah. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala. Baik, jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni adalah dengan kita cukup untuk malam ni dulu. InsyaAllah kita ada besok satu lagi. Besok satu lagi. Last. Kita tahu ni Selangor kata nak perlu di MB Selangor kata nak dia nak apa? Bagi kertas cadangan pula dekat Putrajaya, wallahu alam. Kita tengok besok macam mana keluar perkeliling ke. Kita harapkan Allah Ta'ala bantu kita lah untuk jaga kita dan kita jaga masjid kita, insyaAllah. Kita menjaga masjid kita, kita jaga masjid kita, Allah jaga kita, insyaAllah. Khair. Ini kalau sebenarnya tak ada sifat pemimpin betul. Ya, benar Tuan Wan Hadi. Bina kefahaman dengan kekuasaan Allah, dengan kebesarannya, dan Allah akan bantu kita untuk berkata-kata dengan bimbingannya. Aku yang satu mana boleh dalam diam. Aku yang satu. Ya, dia kefahaman-kefahaman ni kita kena perhatikan. Baik, jadi sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan teruskan berkuliah secara online ini sekiranya Allah takdirkanlah PKPB dan kita akan ada online hari-hari insyaAllah. Sekiranya. Sebab dah tak ada kuliah maghrib, jadi saya akan buat kuliah setiap malam lah. Tengok dengan medium yang mana adalah insyaAllah ya. Jadi kita mohon kepada Allah untuk bantu kita insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang dah menonton. Ustaz, saya nak tanya, ada program yang bimbing Asmaul Husna pokoknya mengajar untuk zikir nama Allah SWT. Saya nak tanya pandangan Ustaz ni. Ya, pandangannya. Puan Nur Afiti. Satu perkara yang saya nak kata di sini. Asmaul Husna itu bukan disebut semata-mata. Asmaul Husna itu adalah dibaca dengan namanya pada seluruh kejadian yang ada.
Sebab tu Asmaul Husna dimulakan dengan Iqra bismi Rabb. Khair. Adapun nama Allah ini ada fadilat dia. Tapi jangan sekadar disebut sahaja, tanpa kita memahami aturannya, tanpa kita menghayati pelaksanaannya. Dia beginilah. Nama suatu perkara itu, katalah restoran ABC. Selagi saya tak sampai ke restoran itu, saya akan tanya restoran ABC, restoran ABC, restoran ABC. Soal, ketika saya dah sampai di restoran ABC, saya sebut lagi tak restoran ABC? Tak ada. Saya akan nikmati apa yang ada pada restoran ABC. Begitulah kalau kita sebut Asmaul Husna. Ketika kita sebut Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, dengan mudah-mudahan sampailah kita kepada maksud Rahman itu. Ketikalah sebenarnya yang Allah nak adalah kita berperwatakan, kita menggambarkan Rahman itu sepatutnya, sehingga meresap dalam kehidupan kita, menyatakan Rahman itu, iaitu pemurah contoh. Sebab itu penterjemahan Asmaul Husna bukan dengan sebutan, tetapi dengan iman lalu perbuatan. Sebutan sebut, tapi bukannya dijadikan sekadar sebutan. Hati-hati. Jadi bukan saya kata tak boleh, boleh. Cuma jangan sekadar kita terikat dengan sebutan saja. Contoh Rahman Rahim, Rahman Rahim. Tiba-tiba cemburu suami nak kahwin lagi. Rahman Rahim. Tiba-tiba bab hati cemburu. Bab ini masih berkira-kira. Masih sempit dalam membincangkan bab rezeki. Masih terikat dengan keduniaan. Maka itu bukannya berbicara soal Allah. Hati-hati. Maknanya sebutan Asmaul Husna itu bukannya sebut, tetapi baca. Af'al. Ya Tuan Ilyas. Perbuatan. Seluruhnya kena diterjemahkan dengan perbuatan, bukan dengan sebutan. Asmaul Husna itu adalah perbuatan sebenarnya. Saya sedang membicarakan Asmaul Husna. Ya Puan Nur Afiti, saya sedang membincangkan Asmaul Husna. Cuba cari di manakah perbincangan itu. Jangan kita ingat, contoh, adakah saya nak sebut Allah, 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 Allah bila saya nak bercakap? Bila saya nak syarah? Kalau saya sebut Allah, 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 dah. Dia bukan tafsirannya begitu. Tidak bermakna tidak disebut tiada. Tidak bermakna tidak disebut tiada. Tidak bermakna disebut itu ada. Faham tak? Tidak bermakna kita sebut itu ada dah. Tak bermakna tak disebut tiada. Di saat saya tidak menyebut nama-nama Allah secara khususan, tetapi asas perbincangan apa yang saya bincang ini daripada nama Allah. Kadang-kadang kita menyebut nama Allah tetapi tiada perbincangannya ataupun tiada penterjemahannya. Macam mana? Sebab itu kalau kita nak faham begini. Sebab tu Asmaul Husna ni itu akhlak. Takhalluq bil akhlak kila. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Perbincangan Asmaul Husna, perbincangan akhlak. Ini perbincangan kehidupan. Kehidupan yang mula tenang, mula sabar dengan kanak. Itu berbicara soal Asmaul Husna lah. Sehinggalah kita menjadi orang yang sabur. Hanya Asmaul Husna yang ke-99. Ya sabur. Bukankah dulu semua melenting? Semua melenting kan cerita bab poligami. Sekarang tengok semua setuju. Nampak ni. Dulu marah semua saya tengok. Sekarang ni Alhamdulillah setuju dah semua. Dah setuju ambil kesempatan pula orang lelaki. Ini kan dah setuju pula ambil peluang. Itu satu bab pula tu. Kan? Sebab terbuka hati semua. Sabar semua dah. Faham Ustaz dia ada tapi nanti jadi nama yang disebut-sebut nenek moyang. Ya betul. Dia terikut-ikut. Terikut-ikut. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita bercerita. Kita cuba faham Alhamdulillah. Adapun memang saya akan
Saya akan cuba kaitkan nanti. Nanti ada satu sesi khas. Saya cuba, dipanggil apa begini. Apa yang dibincangkan sekarang ini, apa bincangan secara umum. Maksudnya terus ke depan. Dia bincang secara teknikalnya, okey, dia mana datangnya? Ini asma ini. Oh, ini cerita begini. Tu Jika diizinkan, lepas ni kuliah ilmu Asmaul Husna baru saya faham. Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Adapun faham, kefahaman apa yang bincangkan ini terasnya itu daripada Asmaul Husna. Allahumma salli ala Muhammad. Nak belajar kawal panah barang cepat melenting. Duduk dalam kolah. Senang. Puan Zaujah. Nak ke mana bawa panah barang melenting tu? Ke mana nak bawa? Cuba tanya dulu. Nak bawa ke mana panah barang ni? Bawa ke api. Panah barang ni tahu ke mana bawa? Bawa ke api. Bawa ke api apa jadi? Matilah, terbakar. Kita tanya, ke mana kau nak bawa panah barang aku ni? Apa kau dapat? Dapat Allah ke dengan panah barang? Kita ni hidup nak Allah kan? Dah. Kalau dapat Allah dengan panah barang tu, silakan lah. Tapi kalau tak dapat, rugi ya. Buanglah panah barang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dah faham lah Puan Halijah? Dulu angin masuk angin lah dulu, masuk angin. Dulu masuk angin sekarang dah tak ada masuk angin Memang kalau masuk angin ni sakit urat. Sekarang dah tak faham lah. Dah faham dah, okey lah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Baik, jadi sedang imam dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi besok insyaAllah. Esok insyaAllah. Terima kasih banyak atas penglibatan semua. Moga Allah berkati kita. InsyaAllah istiqamah. Teruskan istiqamah dalam kita pengajian. InsyaAllah selepas kita faham apa yang dibincangkan, bantu juga sahabat-sahabat lain, kawan-kawan lain untuk faham juga. Kita mohon pada Allah Ta'ala bantu kita insyaAllah. Baik, mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, kata-kata, kurang bicara. Mohon ampun. Moga-moga hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah, moga-moga semuanya yang menonton pada malam ni, Allah pilih kita semuanya untuk dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan surat Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta innal insana illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu